Okey, selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid cikgu yang hadir pada pagi ini. Okey, jadi kita teruskan lagi untuk kerja kursus kita, penulisan dia. Seperti mana yang cikgu bagi tahu pada minggu lepas, pastikan apa yang cikgu minta kamu buatlah ikut masa itu. Okey, cikgu tak mau nanti kamu simpan tak buat. Lama-lama kerja kamu jadi bukit. Jadi barulah menggelabah. Nak buat mana satu. Sebab itu cikgu nak kamu buat ikut langkah-langkah yang cikgu bagi ni. Okey, pastikan kamu ikut saja arahan, pasti kamu akan diberi markah. Okey, sebab cikgu punya matlamat, cikgu nak murid cikgu ada markah. Cikgu tak mau diberi kosong. Murid cikgu diberi kosong. Okey, jadi untuk hari ini, kalau minggu lepas, cikgu sudah terangkan 2.1.1 dan 2.1.2. Jadi untuk hari ini, kita akan sambung iaitu 2.13 dan 2.14. Okey, sebenarnya benda ini kamu sudah buat pada minggu lepas, cumanya cikgu kena terangkan, okey, supaya nanti dalam ujian bila keluar soalannya kamu tahu macam mana jawab, okey? Sebab dalam tajuk ini nanti dia akan menyatakan, kamu akan dapat menyatakan apa tujuan lakaran dibuat. Okey, kenapa cikgu minta kamu buat 4 perkembangan lakaran idea? Mesti ada sebab dia, bukan suka-suka ya. Okey, kemudian yang kedua, daripada 4 lakaran tadi, kamu kena hasilkan lakaran itu dengan kemas dan lengkap dan berlabel. Okey. Yang ketiga, dalam 4 lakaran tadi, kamu akan pilih satu lakaran yang terbaik. Okey, dalam lakaran terbaik itu nanti, itulah produk yang akan kamu hasilkan. Okey, dan dalam lakaran itu juga ada 6 maklumat yang perlu ada. Okey, nanti cikgu akan beritahu. Yang belum buat, kamu cek. Yang sudah buat pun kena semak. Ada ke tidak 6 maklumat ini? Okey, seterusnya kamu juga akan dapat menghasilkan lakaran ceraian. Buat setakat ini untuk lakaran ceraian, ada beberapa murid yang tidak apa namanya? Ya, siapa ni? Ajeng ni. Siapa? Okey, cikgu teruskan ya. Okey, kemudian hasilkan lakaran ceraian. Kemudian selepas buat lakaran ceraian tu nanti kena buat dia punya elemen dan juga prinsip ya dalam bentuk modul. Okey. Mungkin yang ini tidak. Okey, kasih mute dia. Okey. Alright, ini yang kita sudah buat 2.11, 2.12 sudah kita buat. Okey, seterusnya kita akan tengoklah 2 lagi lah untuk minggu ni, tambah 2 lagi. Okey, penerangan cikgu. Okey, ini dia lakarannya yang sudah setakat ini yang cikgu terima untuk murid cikgu. Tidak ramai yang bagi cikgu lakaran. Kebanyakan terhenti sampai pengenalan. Sedangkan benda itu lama sudah cikgu suruh buat. Okey, untuk lakaran ni sepatutnya kamu sudah ada idea. Contohnya kamu nak buat beg kan? Okey, pastikan beg tersebut ada, kalau satu lakaran tidak mencukupi. Kenapa dia perlu 4 lakaran ataupun lebih? Supaya kamu boleh dapat ada idea yang lebih baik. Okey, perkembangan idea tu lebih baik. Jadi produk yang kamu akan hasilkan tu lebih kreatif. Kalau hanya satu lakaran saja jadi dia macam produk kamu tu tidak begitu berkembang. Jadi perlulah ada lebih banyak idea. So dalam lakaran idea kamu tu ada murid yang tanya cikgu perlukah saya warna? Okey, tak perlu. Kamu lakar guna pensel saja.
Okey. Kemudian pastikan dalam bentuk 3D lah. Maksudnya cikgu boleh nampak depan, sisi dengan boleh nampak daripada atas. Okey. Jadi jangan lupa tuliskan prinsip, okey, senaraikan elemen dan juga labelkan. Labelkan komponen yang ada pada produk kamu. Okey, itu yang perlu ada. Tolong semak balik ya lakaran kamu. Kemudian seterusnya, ini daripada 4 lakaran tadi, pilih satu yang terbaik. Contohnya dalam buku teks, dia pilih lakaran ini, yang keempat dia. Jadi, kamu kena lukis semula, okey, kemudian warnakan. Warnakan ikut apa produk kamu sebenar nanti. Contohnya, kain kamu nanti berwarna biru, so color lah warna biru. Dan bila warna tu, jangan warna macam kamu warna masa tahun 1, tahun 2 tu. Okey, kena ada proses rendering. Tahu rendering? Rendering maksudnya kena ada yang tebal, lebih terang, kemudian ada yang kurang terang. Okey, ada tona warna dia. Okey, kemudian ada kesan cahaya. Macam tengok tali beg ni, ada kesan cahaya dia. Okey? So itu yang cikgu mahu dalam lakaran terpilih kamu. Okey, maklumat perlu ada. Okey, mesti ada letak elemen juga, mesti letak prinsip juga. Dan satu tambahan dia, letakkan nama produk kamu di atas tu. Ada yang sudah hantar cikgu, kepada cikgu, tidak letak nama produk. Tolong tulis nama produk di atas. Okey, pada lakaran terpilih kamu. Okey, kemudian sama juga macam perkembangan lakaran tadi, kasih label kamu punya komponen-komponen itu. Okey? Dan satu lagi tambahan ialah buat size. Size. Okey? Size ni dalam bentuk milimeter. Okey, bukan sentimeter ya, milimeter. Memanglah kamu ukur dalam cm, sentimeter, tapi bila dalam lakaran ubahkan dia. Okey, contohnya panjang beg kamu ialah 20 cm. Kamu cadangkan nak buat 20 cm. Jadi dalam lakaran kamu tulis 200 mm. Kamu ubah dia kepada milimeter. Okey, dan pastikan ada anak panah begini. Okey, anak panah hujung ke hujung. Mana dia dikira tu. Okey. Janganlah bengkang-bengkok awak punya garis tu. Pastikan guna pembaris lah buat kemas. Okey. Saya rasa ini jelas. Pastikan ada 6 maklumat ini di dalam lakaran terpilih kamu. Inilah yang akan kamu hasilkan nanti. Okey. Kemudian, lakaran ceraian. Ada yang hantar dengan cikgu, lakaran ceraian dia berselerak. Okey, lakaran ceraian ni kalau boleh, dia ni sebenarnya menunjukkan susunan macam mana kita nak sambung produk kamu. Jadi kamu kena susun dia dari atas ke bawah. Okey, dia kena ada urutan. Jadi kedudukan dia tu pun mesti inilah, macam contohnya mestilah tali beg di atas. Kemudian pemegang beg dia di tengah. Kemudian apa komponen-komponen yang kamu nak sambung tadi ikut susunan dia. Last sekali dia punya badan beg. Buat lakaran ceraian begini. Okey? So ini lakaran ceraian. Kemudian selepas awak buat semua lakaran tadi, buatlah jadual, 2 jadual. Okey, satu ialah elemen, jadual elemen, satu ialah jadual prinsip. Okey, ada yang bagi cikgu jadual yang kosong. Maksudnya dia tidak ada tanda tik-tik. Adakah tiada? Okey, dia bagi cikgu kosong. Okey, sepatutnya dalam jadual itu kamu kena tanda. Okey, kamu tengok balik lakaran yang kamu buat. Okey, ada tak garisan? Kalau ada, tik ada. Tapi cikgu rasa semua orang ada garisan. Sebab tak ada garisan macam mana nampak produk tu kan? So, ada garisan. Okey, kalau ada ruang, tandakan. Okey, ikut sahaja ulasan yang ada dalam buku teks tu. Itulah panduan dia. Okey, contohnya ruang terdapat antara pad pengilap dengan perumah. Ini merujuk kepada dia punya produk. Kamu buatlah, kalau kamu buat beg, ruang terdapat antara badan beg
dan penutup beg. Macam tu. Okay. Lepas tu rupa dia, kalau rupa bentuk produk kamu ialah segi 4, tulislah segi 4. Okay. Jadi senang saja. Jadi kalau semua elemen ni ada, tik semua ada. Kalau mungkin nilai tak ada, tak pangkah lah. Kalau pangkah tak perlu ulasan. Tapi kalau boleh, elemen kalau lebih daripada 5 elemen maksudnya produk kamu bagus. Kalau satu saja elemen, memang teruk sangatlah produk kamu. Okay, mungkin tak ada rupa produk. Okay, kemudian prinsip pun sama. Okay, mana yang ada pada lakaran awak tadi awak tanda. Yang tiada pangkah X. Okay, ulasan tak perlu sebab tak ada kan. Okay, jelas dekat sini? Jelas? Jelas. Jadi cikgu harap jangan nanti ada yang hantar cikgu borang kosong. Cikgu tak mau borang kosong. Okay, ada soalan? Tidak. Okay, yang inilah yang terakhir. Sampai sini saya mintakan jadual kerja. Okay, ada yang bagi cikgu dalam buku teks dia ada 10 ke 7 minggu. Sebenarnya untuk kerja kursus kamu ini adalah 22 minggu. Salin yang begini, yang 22 minggu. Salin 22 minggu. Boleh faham? Okay, jadi tolong ya. Sehingga jadual kerja ni hanya beberapa orang saja daripada contohkan kelas cikgu, bila cikgu gabungkan contohnya cikgu ada 40 orang murid. Hanya kurang daripada 10 orang murid yang hantar sehingga jadual kerja. Jadi yang lain tu buat apa selama ini? Okey, nak kata tak ada panduan, ada panduan, buku teks ada, dalam grup cikgu dah send juga contoh. Apa lagi isu dia lah sekarang? Ada yang sampai bagi tahu cikgu dia tak ada pen. Kelas, jangan cari isu sehingga kamu tak boleh buat benda yang simple ini. Okey, tak ada pen, gunalah pensel. Okey. Jadi janganlah kamu jadikan masalah kecil, jadi kamu tak mau buat kerja kursus. Okey, seterusnya ialah ini untuk hari ini, iaitu kita akan masuk bahagian pengurusan keuangan. Okey, siapa ada buku teks sekarang, kamu boleh buka pada muka surat 114 ya, 114. Okey, untuk mengisi borang ini kita akan buat pengiraan bajet berdasarkan konsep SMART. Okey, kita mesti ada S, kita mesti ada M, kita mesti ada A, kita mesti ada R, kita mesti ada T. Okey, SMART. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah, okey, cikgu bagi contoh. Okey, ini murid cikgu, nanti cikgu akan share juga dalam grup. Okey, untuk konsep SMART, S itu ialah tujuan kan? Okey, kamu kena isikan ruangan petak kosong tu. Nama projek, okey, tulislah nama produk kamu. Okey, tujuan, tadi kalau siapa nak buat beg, menyimpan barang sekolah, peralatan sekolah. Okey, bilangan, okey, semua buat 100 unit. Okey, jangan tulis 1 unit, semua buat 100 unit. Okey, kemudian untuk sasaran siapa? Jadi semua murid sekolah. Okey, siapa yang buat lampu, meja, lampu tidur? Semua pengguna lampu tidur. Apa lagi produk lain? Selain daripada beg dengan lampu tidur, ada lagi? Hampir semua buat beg dengan lampu kan? Lampu tidur, ada lagi kah yang buat lain? Boleh tanya sekarang supaya nanti kamu tidak salah tulislah. Ada? Tempat letak pensel. Tempat letak pensel? Okey, tempat letak pensel ni untuk siapa? Untuk budak sekolah kah? Untuk pekerja pejabat? Siapa-siapa pun boleh guna. Jadi kamu kata semua pengguna yang menggunakan penyimpanan
pensel. Okay? Semua pengguna yang menggunakan pensel lah. Okay? Cikgu, kalau kipas, Kipas, kamu buat kipas apa? Kipas tangan ke kipas apa? Yang bawa pakai bateri tu? ya itulah. Okey, jadi kamu tulis sana, biasanya yang kipas ni, okey, kipas tu kamu buat golongan untuk golongan orang tua ke? Kena lihat balik apa ni penyelesaian masalah kamu. Untuk siapa kamu buat kipas ni hari tu? Kenapa awak buat kipas hari tu? Untuk supaya tidak panas. Siapa yang tidak panas? Uh, Di rumah kah ataupun semasa dia di luar rumah? di luar rumah. Di luar rumah? Okey. Ya. Jadi maksudnya di sini nanti awak kata sasaran dia semua pengguna yang menggunakan kipas. Apa kita namakan kipas yang boleh bawa tu? Kipas mudah alih kah? Macam tu. Okey, semua pengguna yang menggunakan kipas mudah alih. Macam tu. Okey, ada lagi soalan? Cikgu, kalau akuarium? Akuarium, semua yang menggunakan ataupun tapi kamu aquaponik kan Zeti? Ya. Kalau aquaponik ni dia tanaman dan juga ikan. Okey, tanaman dan ikan. Jadi kamu kata semua pengguna yang menggunakan sistem aquaponik. Okey? Kamu bukan pengguna akuarium saja sebab akuarium ni kalau dia lebih kepada penternakan saja. Tapi aquaponik ni kamu ialah gabungan dua. Jadi kamu merujuk kepada siapa yang ada menggunakan sistem aquaponik. Boleh? Boleh. Okey, ada lagi? Okey, untuk Kalau kerusi cikgu? kerusi, Ya, kamu buat kerusi apa? kerusi Untuk santai. budak Dia ke? kecil saja. Tak, maksud cikgu, kamu nak buat kerusi ni untuk student ke, pelajar sekolah ke, untuk pekerja pejabat ke, untuk orang di rumah? So mesti Orang di rumah. jadi awak kata semua pengguna yang di rumah. Jadi kena sasaran awak kena tepat. Okey. Dan satu lagi cikgu nak ingatkan, kalau buat produk nanti dia mesti apa? Tidak boleh mock up ya. Dia mesti separa berfungsi ataupun berfungsi sepenuhnya. Jadi Ahmad kan ni? Ahmad kan? Ya. Pastikan kamu buat kerusi ya. Betul-betul, bukannya kamu buat kerusi yang mock up. Boleh? Ya, boleh. Apa gabungan kerusi kamu tu? Apa aplikasi teknologi dia? Mechanical dengan pembuatan dah silap. Jangan kata tak silap. Sekarang ni peringkat dia kamu memang sudah yakin apa kamu buat. Nanti kita tak mau bila di pertengahan jalan alamak cikgu. Tak jadilah buat. Terpaksa lagi patah balik. Okey, pastikan macam kelas yang sebelum ni cikgu dah bagi tahu. Pastikan buat benda yang tidak menyusahkan kamu. Okey. Bukannya benda yang sukar dibuat dan sukar nak dapatkan bahan-bahan. Yang penting senang nak cari bahan-bahan juga. Okey? Jadi kerusi kamu tu nanti pastikan yang betul-betul lah. Mekanikalnya apa? Apa yang kamu tambah pada kerusi tu? Ahmad. Macam tuas. Dia boleh kerusi lipat. Dia boleh lipat. Okey. Boleh. Itu ialah mekanikal lah. Lepas tu satu lagi apa? Pembuatan? Pembuatan tu apa yang kamu letak pada kerusi tu?
Pembuatan ni kelas, dia mesti ada 3 Sama ada awak gunakan pen 3D ataupun kamu gunakan apa nama ni? Plaster of Paris dan juga epoxy resin. 3 tu saja. Jadi apa yang kamu nak tambah dekat situ? Kalau pembuatan, cikgu rasa tak sesuai untuk kerusi. Tak sesuai untuk kerusi. Jadi awak kena pilih satu lagi teknologi pembuatan lah. Aplikasi teknologi untuk kerusi kamu. Siapa boleh bagi Kalau- idea? Cikgu, kalau fashion boleh ke? Fashion, okey. Apa awak nak masukkan dekat kerusi tu? Dia punya tempat duduk tu Aha. guna kain ni yang macam letak kain, ada poket kat kursi tu. Okey. Fashion, okey, jangan silap dengan fashion ya. Fashion ni maksud dia ialah yang kamu sama ada 2 jenis saja. Satu ialah pakaian, yang kedua ialah accessories. Jadi accessories ni bukan accessories yang kita pasang pada meja, kerusi dan sebagainya. Accessories ni ialah kita letak pada badan kita. Jadi sekarang ni fashion tak sesuai untuk letakkan di kerusi sebab kerusi tu bukan manusia. Fashion tu mesti kena pada manusia, aksesoris pada badan manusia. Okey, apa lagi boleh kamu letak? Kita ada elektrik kan? Mungkin kamu letaklah elektrik, paling senang untuk letak lampu. Jadi waktu malam adalah lampu untuk menerangi tempat tu. Boleh? Boleh. Okey. Jangan menyusahkan diri. Kalau elektrik lagi senang. Letak mentol, letak wire, letak switch, letak bateri, cukup. Okey? Ada lagi soalan? Okay. Jadi nanti sasaran kamu bagi murid-murid yang lain, letak dekat situlah semua pengguna yang menggunakan apa? Menggunakan kerusi, menggunakan apa tadi LC? Rak, apa ni? Apa tadi produk kamu LC? Semua pengguna yang menggunakan tempat letak pensel. Macam itulah nak selamat. Okey. S itu semua jelaskan. Sekarang kita pergi M. M ini ialah kamu kena agihkan kewangan kamu. M dia ada A, B, C, D, E. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang pertama ialah kos bahan. Jadi kamu balik semula pada gambar lakaran kamu tadi. Kan kamu ada nyatakan bahan-bahan dia kan? Okey, tulislah di situ. Okey, contohnya kamu beli kain. Okey, jangan tulis nama kain saja. Okey, kamu tulis kain apa? Contohnya kain denim, kain cotton, kain sutera, kain canvas. Mesti jelas apa nama kain yang kamu guna. Okey, kemudian anggarkan dia punya kos. Walaupun mungkin kamu ambil daripada terpakai, tapi kamu kena anggar juga dia punya harga. Okey, dan kuantiti dalam 100 lah semua ya. Sebab kita tadi buat untuk 100 unit. Okey, kemudian benang ni janganlah tulis 100. Takkan satu buku benang tu untuk satu beg. Melampau juga kan. Macam budak ni salah sudah. Tulislah benang, mungkin dia beli untuk satu buku tu boleh jahit 5 beg. So kalau 100 beg berapa? 100 bagi 5 berapa? 20 kan? Jadi tulislah kuantiti dia 20. Okey. Kemudian kalau ada beli zip, tulis zip. Zip ni memanglah 100 unit. Okey, tulis zip berapa panjang dia. Zip 6 inci ke, 10 inci ke, okey. Kemudian kalau kamu cuma guna 4 bahan, 4 lah tulis. Jangan nak paksa diri cari sampai 20 bahan. Tak perlu. Okey. Apa yang kamu guna untuk produk kamu, itu saja yang kamu tulis. Okey, siapa yang guna switch, wire, bateri, tulis semua. Okey, kemudian kirakan, jumlahkan. Okey, kos bahan, faham?
Okey, jangan kira nanti letak kos alat macam contohnya cikgu saya beli apa ni gergaji sebab saya nak potong kayu. Kayu meja saya. Tak payah tulis sana. Okey, hanya kos yang bahan mentah dia saja. Okey? Okey, kemudian kita pergi kos upah. Okey, kos upah ni kita kena kira juga. Okey, ikut formula yang dalam buku itu. Okey, bilangan pekerja, darab masa, darab kadar upah, darab bilangan hari. Okey, kamu boleh guna contoh ni lah. Okey, untuk 100 unit ni kamu gunakan 2 orang bekerja. Okey, 2 orang darab mungkin dalam sehari tu 5 jam. Okey, kemudian upah sejam ialah mungkin RM5. Jangan terlalu mahal lah. RM2 kah? Okey. Kemudian bilangan hari untuk siapkan 100 unit ini saya perlukan 10 hari. Jadi kamu darab 2 darab 5 darab 5 darab 10, so dapatlah 500. RM500. Okey. Kemudian saya rasa B ni senang. Okey, kita pergi cost overhead. Cost overhead ni maksud dia ialah kos sampingan. Okey, di mana kamu kena kira apa yang kamu gunakan yang selain daripada bahan-bahan tadi, iaitu elektrik dengan air. Okey, kan kamu buat kerja, kamu on kipas, okey, on lampu. Jadi walaupun 1 sen ke 5 sen ke kita kena kira. Okey? Begitu juga air. Mungkin kamu nak cuci tangan ke apa, cuci alat ke, okey, tapi kena kira juga. So, berapa kos dia? Okey, untuk sehari tu bilangan untuk elektrik RM2. Contoh Kemudian tadi hari bekerja dia 10 hari. So letaklah 10 hari. Kalau 7 hari, 7 hari. Okey, 2 darab 10 sama dengan 20. Okey. Begitu juga air. Darab dengan 10 hari. So RM15. Jadi jumlahkan, so di sini ialah RM35. Okey. Kemudian baru kita pergi jumlahkan dia. Ini baru modal lah, belum kita kira berapa mau jual. Sekarang kita mau kira berapa modal kita kena keluarkan. Okey, jadi macam mana nak kira? Gunakan formula tadi. Jumlah modal sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Jadi tambah tadi, kos upah tadi tambah sini. Kemudian kos overhead tambah. Tiga-tiga tu tambah dulu. Dapatlah jumlah dia. Okey, selepas dapat jumlah dia baru kita tentukan berapa harga jualan kita nanti. Okey. Jadi berapa nak untung? Okey, biasanya kita mau untung 100%. Jadi contoh di sini, okey, 2000 berapa ratus ni tak nampak cikgu. 2000 dalam 2500 contoh dia, 2500. Harga kos semua tu. Jadi bahagi 100, jadi satu produk dia berharga RM25. Jadi nak untung 100%, kamu tambahlah RM25 tambah RM25. Jadi harga jualan kamu 25 tambah 25 berapa? Berapa kelas? 50. 50. Ya, 50. Jadi itulah harga jualan kamu, RM50. Okey? So selesai untuk M. Sekarang kita pergi A. Okey, berapa boleh dicapai keuntungan dia? Kamu tak RM50 tolak RM25. Jadi keuntungan yang kamu dapat ialah RM25. Itulah untung kamu. Okey. Kemudian real estate. Ini tulis saja, salin saja dalam buku teks tu R. And then T pun salin juga. Okey? Boleh faham? Faham tak? Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Okey, jadi ya. Saya faham kos jualan. Kenapa? Tak faham? Ya. Okey, kos jualan ni kan kamu kena cari kos seunit, kan? Jadi kalau kos seunit ialah daripada atas tadi. Okey, katakan di atas tadi ialah 2,500. Okey, 2,500 itu untuk 100 unit kan? Jadi kalau nak dapat harga 1 unit, 2,500 bahagi 100. Jadi berapa? Berapa kos unit dia guys? 2,500 bagi 100 berapa?
250. 25 kan? 25. So RM25 harga satu. Okey, harga satu. Jadi kita nak berapa keuntungan? Kita nak 100%. Okey, maksudnya harga modal tadi 25. Jadi kita mau untung RM25 juga. Sebab itu kamu kena tambah 25 tambah 25 dapatlah RM50. Boleh? Peratus keuntungan ni kena tulis 100%. Kita mau dapat untung 100%. Okey. Tak faham juga ada dalam buku teks muka surat muka surat 79. Okey, boleh rujuk di sana. Muka surat 79. Ada soalan lagi? Tiada. Ada. Okey. So itu sajalah untuk hari ini. Okey. Sehingga hari ini tolong ya. Okey, buatlah kandungan penghargaan abstrak pengenalan kajian keperluan pelanggan, penyelesaian masalah borang, aplikasi, penentuan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Okey. Kemudian jadual kerja dan hari ini pengurusan kewangan. Sampai sini. Okey, tolong. Bagi yang belum buat buku kerja pada sebelum PDPR hari tu, lengkapkan ini. Bagi yang belum lah. Okey. So tolong tolong screenshot hasil apa yang kamu sudah buat, hantar saja. Contohnya kan ada murid, cikgu saya baru sampai 1.4. Hantarlah. Walaupun cikgu cakap sampai jadual kerja, hantar saja sebab cikgu kena key in markah kamu. Ikut nombor ni Bukannya siap sekaligus cikgu terus bagi markah. Tidak. Cikgu bagi markah setiap muka surat yang kamu buat tu ada markah. Jadi itu sebab cikgu kata hantar saja mana yang ada. Begitu juga kelas Cikgu Jun.